Bismillahirrahmanirrahim. Uh, jadi setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya memungkinkan kita untuk sama-sama berkumpul di majlis ilmu di hari yang penuh dengan keberkatan ini. Dan sebagai wakil KKSR, saya ingin menzahirkan rasa terima kasih banyak-banyak kepada semua para hadirin yang sudi melapangkan masa untuk bersama kita dalam majlis ilmu ini, yang mana kita semua tahu ketinggian majlis ilmu ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, okey, di atas kesudian semua yang hadir pada pagi ini. Ya, life is a matter of choices. Okay, jadi kita telah membuat pilihan yang sangat terbaik untuk cuba berada dalam majlis ini walaupun kata orang dalam, ialah maksudnya untuk tempoh yang bukan lama sebenarnya. Okay, apa yang saya target hanyalah kata orang 1 jam sahaja. Dan bagi KKSR pula, kami merasa bersyukur kerana inilah program sulung, okay, program pertama yang kami boleh berjaya untuk jalankan. Jadi alhamdulillah. Juga terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Nasir yang sudi untuk bersama kita pada hari ini untuk berkongsi kepakaran beliau tentang satu tajuk yang kira dekat dengan kita dalam konteks kehidupan kita yang pelbagai etnik. Okey, yang kita tahu hari ini merupakan hari cuti Tahun Baru Cina. Jadi dalam hal ni kita nak tahulah apakah syariat dalam kita untuk sama-sama meraihkan kepelbagaian agama yang ada di Malaysia ini. Sekejap saya ni cuba mencari tajuk. Jadi alhamdulillah hari ini Dr. Nasir akan membuat perkongsian. Dan tajuk perkongsian beliau pada hari ini adalah falsafah, etika dan adab meraihkan perayaan berlainan agama bersendikan syariat. Jadi saya kira ini satu tajuk yang cukup penting agar kita ada bekalan ilmu tentang bagaimana kita dalam menjalani kehidupan dalam kepelbagaian etnik ini. Jadi Islam sebagai satu cara hidup pastinya ada disediakan jalan ataupun laluan bagaimana seharusnya untuk umat Islam dalam menjalani kehidupan kepelbagaian etnik ini. Jadi Al-Fadhil Ustaz, saya rasa eloklah kiranya saya serahkan majlis ini untuk Ustaz mengupas tajuk yang diberikan. So dengan itu falyatafaddal mashkura al-Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih yang berbahagia bersama saya Dr. Athena selaku pengerusi KKSR. Dan terima kasih juga kepada yang berbahagia Dekan. Saya nampak ada pagi ini, alhamdulillah dapat bersama kita dan juga dapat meluangkan masa untuk bersama kita menghayati satu pengisian kuliah Tazkirah Jumaat yang berkaitan dengan tajuk yang saya akan bentangkan nanti tentang isu semasa, iaitu tentang falsafah, etika dan adab dalam kita meraihkan perayaan rakan-rakan kita yang bukan Islam, yang kita selalu dengar perkataan, kalau the latest one adalah Happy Chinese New Year, kita ada sebelum ni Happy Deepawali, kita ada Thaipusam, kita ada Aidil Fitri, kita ada, bagi Muslim mungkin tidak ada masalah insya-Allah, tapi bagi yang bukan Islam ni kadang-kadang menjadi isu di mana bila kita mengucap atau meraihkan sesuatu agama lain, kita telah diletakkan atau dilabelkan sebagai rosak akidah. Rosak akidah kita kadang-kadang boleh bawa juga pada polemik yang dilakukan oleh mana-mana badan pemerintah atau kerajaan, kononnya ingin memperkenalkan satu ism, pluralisme, kepelbagaian agama yang kita boleh samakan dari semua sudut. Jadi itu yang antara yang saya ingin sentuh pada pagi ini.
dan juga tentang pandangan-pandangan ulama, ulama-ulama yang semasa, ulama-ulama konten, dan juga ulama-ulama yang terdahulu yang telah membahaskan secara panjang lebar. Dan saya juga akan menyertakan juga muzakarah daripada jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga Majlis Fatwa Negeri, yang mana semua adalah menyentuh sebab ini adalah berkaitan dengan isu semasa. Dan kita tak nak kita adalah sebuah masyarakat yang majoritinya Islam, yang perlembagaan kita pun jelas dalam perkara 3 dengan 1 menyatakan bahawa Islam agama persekutuan. Maka kita berada di sebuah negara yang majoritinya Islam, dan pada masa sama kita ada minoriti yang beragama seperti Kristian, Hindu, kita ada Sikh, kalau kita sebutkan dari sudut rumah ibadah, kita ada masjid, kita ada gereja, kita ada Wat bagi Buddha, kita ada Gurdwara bagi etnik Sikh dan sebagainya. Jadi untuk membahaskan lebih lanjut ni, saya ingat saya akan share sedikit nota saya yang saya sempat buat malam tadi. Mudah-mudahan menjadi rujukan, sebab kalau boleh lepas ni kita berada di sebuah fakulti ekologi, especially kita menjadi sebagai perintis awal bahawa budaya kita meraihkan kawan-kawan kita daripada yang beragama lain atau berbangsa lain tidak lagi menjadi isu. Dan kita juga disebut sebagai fakulti ekologi yang ada kaitan dengan aspek sosial budaya, dan kita sepatutnya menjadi challenge dalam semua sudut kepakaran yang ada di fakulti ekologi, especially kalau kata di fakulti di jabatan saya di JPKK, Jabatan Pengajian dan Ketamadunan, kita ada subjek khusus MPU yang agak dekat dengan dengan budaya etnik yang berada di negara kita. Jadi saya ingin share sikit nota agar dapat kita join sama insya-Allah. Okey. Okey. Oh, slide makin slide macam slide so okey ni. Okey, boleh nampak ya tuan-tuan semua? Lupa nama ala-lukan Ketua Jabatan saya Dr. Mahdi, dan juga rakan seperjuangan yang berada di mana sajalah di fakulti. Dan walaupun kita bercuti pada hari ini, insya-Allah kita akan juga dengan pengisian ilmu dalam masa 1 jam yang digunakan. Okey, saya ingat tuan-tuan nampak ya semua saya punya kuliah, nota kuliah saya. Ya. Okey, okey, ini sebagai saya juga ahli tangkuasa, terima kasih juga kerana masih menjemput saya lah untuk menganggotai kelab kebajikan Sukan dan Rekreasi bagi tahun 2021. Walaupun saya telah terlibat sebelum ini, tapi insya-Allah saya sentiasa terbuka untuk membantu fakulti ekologi. Ya. Okey. Lalu falsafah, bila kita duduk falsafah sambutan perayaan dalam agama, kita lihat saya nak bawa dulu Islam. Sebab apa? Seperti mana saya sebutkan di awal tadi, dalam perlembagaan perkara 3 Pengarah 1 menyatakan bahawa Islam sebagai agama persekutuan. Maka kita perlu memahami dulu falsafah agama kita dulu sebelum kita melihat kepada budaya ataupun falsafah yang terdapat dalam agama lain. Dalam perayaan, dalam masyarakat Islam, perayaan yang terbesar ada 2, itu disebut sebagai Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Bila dia sebut Aidil Fitri, ia selalu dikaitkan dengan aspek Aid. Ini masuk kembali yang kita ataupun patuhnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara holistik. Secara holistik ini melibatkan elemen jasmani dan juga rohani. Ya, bila dikatakan kembali kepada Allah, kita kena ada gabungan yang kolaborasi yang kuat di antara rohani. Islam meletakkan perayaan sebagai satu ibadah dan ketaatan. Jadi bila disebut perayaan, ia ada kaitan dengan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah. Bila Allah suruh kita menyambut Aidil Fitri, Allah minta kita menyambut Aidil Adha yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka ia adalah satu ibadah dan juga satu ketaatan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ta'alah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasul dan juga kepada pemimpin. Jadi bila Rasul katakan kena laksanakan ibadah Idul Fitri, maka kita perlu sambut dengan baik insya-Allah. Dan syarat juga telah menyediakan garis panduan secara menyeluruh berkaitan dengan tarikh bila perayaan, masa yang perlu disambut sebab dia ada waktu haram, waktu harus, waktu sunat kan. Dan juga tata sambutan. Yang ini saya akan sentuh dalam slide yang akan datang berkaitan dengan aspek bagaimana kita meraihkan pula agama-agama lain. Saya sebutkan tadi, kita kena memahami dahulu tentang
agama kita, tentang syariat yang telah dinyatakan dalam agama kita sebelum kita menyambut atau meraihkan agama lain, insya-Allah. Perayaan dalam Islam adalah disambut dan diraihkan berdasarkan garis panduan syarak serta perlu dijauhi daripada adat dan budaya bercanggah. So kita pun ada garis panduan. Dalam kita meraihkan perayaan kita, kita ada panduan antara perkara bercanggah dengan syarat kita dalam menyambut perayaan kita tidak dibenarkan. Kita perlu patuh dan mengikut apa yang telah dibenarkan oleh agama kita saja. Ya, contohnya kalau kita buat pengisian perayaan kita ni perkara yang melarakan ya hingga lupa untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunat pada hari perayaan tersebut. Ya. Persoalan di sini bagaimana adab dan etika meraihkan perayaan bukan Islam, terutama di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai masyarakat majmuk. Budaya berbeza termasuk dalam aspek perayaan. Sebab saya nyatakan di sini ialah mungkin dari sudut agama kita tak ada masalah. Cuma selalu timbullah, sepatutnya tidak timbul kan, tapi setiap tahun bila ada sambutan perayaan satu kaum, maka selalu isu-isu dipersoalkan, ditanya kepada ahli ulama ataupun ustaz. Ya. Dan insya-Allah saya berkongsi pada pagi inilah untuk tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kalau ada persoalan, kita boleh duduk bersama dan cuba meraihkan dan pastikan hubungan terutama dalam kalangan staf yang berbagai bangsa agama ini dalam suasana yang harmoni. Saya selalu pesan kepada student saya, setiap kali habis kelas, di hujung kelas saya akan bagi refleksi terhadap apa yang kita dapat daripada kuliah kita pada hari ini. Saya akan buat refleksi setiap habis kelas dan juga pada penghujung kuliah kita pada minggu ke-14. Yang mana salah satunya saya selalu ungkapkan kebahagiaan, ketenangan, ya, roh yang tenang, roh yang sejahtera. Seperti mana kata-kata ahli hukama di sini, kata-kata cendekiawan, kata-kata hukama, ya. Ahli bijaksana. Ya, jika kamu ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain terlebih dahulu. Kenyataan ini selari dengan fitrah manusia yang kita ni akan merasa tenang bila melakukan kebaikan, dan apatah lagi bila kita melakukan kebaikan kepada orang lain yang menyebabkan orang lain itu merasa tenang dan bahagia. Seperti mana dalam hadis Nabi disebut, iza sa'atka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila kebaikan kamu membuat diri kamu bahagia, tenang dan gembira, manakala kejahatanmu membuatkan diri kamu sedih dan takut pada azab Allah, maka kamu adalah mukmin. Macam contohlah kita kan dalam sehari semalam lah kan kita dah tengok keputusan masing-masing dalam ELPPT KPI kan yang diberikan oleh Ketua Jabatan dan juga oleh Dekan. Alhamdulillah. Kan, saya bersyukur dengan markah yang dapat sebab sokongan padu daripada pentadbiran yang melihat usaha yang dilakukan oleh mana-mana pensyarah dengan markah. Markah tu sebagai satu medium yang boleh memberikan kebahagiaan dan juga ketenangan kepada kita. So saya dapat tahulah, okey, dengan markah saya dapat itu, saya akan rasa tenang dan bahagia. Itulah sumbangan saya yang saya mampu buat pada tahun lepas. Dan ada, insya-Allah akan ada peningkatan pada setiap tahun akan datang. Sebab apa? Kita inginkan ketenangan, kita inginkan kebahagiaan, kita inginkan kesejahteraan untuk jiwa dan juga jasmani kita. Ya. Okey, dalam terdapat pandangan, okey saya dah mula masuk ni, pandangan yang membolehkan orang Islam meraihkan sambutan perayaan bukan Islam, dan ada pandangan yang tidak membolehkan. Dia ada dua isu kat sini. Meraihkan sambutan dan juga saya tak masukkan ni tentang ucapan. Ya, kita meraihkan perayaan dan juga kita melakukan ucapan ataupun ungkapan ataupun kata-kata bagi meraihkan kawan kita yang bukan Islam yang menyambut perayaan. Ya. Adakah boleh atau tidak? Ada dua pandangan. Ada pandangan mengatakan boleh, harus. Ada pandangan mengatakan tidak boleh, harus. Tidak harus. Malahan ada pandangan yang lebih keras mengatakan bahawa ada elemen haram ya kepada umat Islam untuk meraihkannya. Kita akan lihat satu persatu, dan saya mengharapkan agar rakan-rakan yang berada di alam maya ini dapat kita duduk sama dan memahami, dan in case ada persoalan boleh ajukan nanti supaya kita dapat memahami kita sekarang sedang berada di situasi mana, di situasi hukum harus atau tidak harus, ataupun follow kepada larangan langsung, tak boleh mengucap ataupun meraihkan rakan kita yang bukan Islam ketika mereka menyambut perayaan mereka. Islam mengharamkan seseorang Muslim membuat apa-apa perbuatan. Ini yang paling penting di sudut falsafah. Ya. Kita ingin melihat bahawa Islam awal-awal lagi telah menekankan tentang haramnya seorang Islam membuat apa-apa perbuatan atau ucapan yang mengiktiraf kekufuran atau kesesatan.
termasuk membesarkan agama lain dengan mengucapkan ucapan yang mengagungkan atau mengiktiraf kekufuran atau melakukan amalan ibadah yang mempunyai makna menyembah atau menyeru Tuhan selain Allah. Ini saya perlu jelaskan sikit di sini. Kalau kita nampak kata-kata ini, ada sudut falsafah Islam itu mengatakan bahawa anda kata kita mengiktiraf kekufuran atau kekafiran ataupun sesuatu yang menjadi perkara yang dibesarkan dalam agama yang dalam kalangan masyarakat Islam, kita sebagai seorang Islam, maka itu dikatakan sebagai haram. Contoh macam ni sebagai contoh simple. Pelajar, katalah kita buat satu program aktiviti pelajar dekat kuil kan. So pelajar ni membuat latihan tugasan kajian lapangan untuk temu bal. Tidak ada masalah untuk temu bal, untuk sami ke temu bal, kadri ke fardhu kan. Tetapi semasa mereka meminta pelajar tadi untuk menyembah patung contoh kan. Ketika itulah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Pergi hadir untuk dapat input, untuk dapat maklumat, tidak ada masalah. Dan kita pergi pun masuk ke dalam rumah ibadah mereka pun tidak ada masalah. Dalam saya sebutkan nanti dalam muzakarah yang dibuatkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Cuma yang jadi isu ialah bila kita mengikut ritual ataupun mengamalkan perbuatan yang dilakukan oleh rakan kita yang bukan Islam. Contoh tadilah, kalau dia kata sembah patung, kita pun sembah patung. Contoh itu tak boleh. Kan? Tapi kalau sekadar untuk dapat maklumat, info dan juga melakukan temu bual untuk misalkan tugasan kita, tidak ada masalah. Masalah ucapan. Ucapan ni saya tak nak sentuh lagi. Saya akan sentuh pada slide yang akan datang. Apa sahaja tindakan yang membawa kepada maksud yang disebutkan tadi adalah haram jika dilakukan dengan perbuatan jelas. Sebab syirik ini, dia boleh jatuh dengan perbuatan, dengan ucapan dan juga dengan niat. Boleh jatuh. Tiga-tiga ni jatuh. Dia kata, kalau serentak tiga-tiga kita buat, lagilah. Jelas kita nampak dia sembah sesuatu perkara yang dilarang dari Islam. Dia mengatakan bahawa Allah itu dua kan. Allah itu sifatnya baharu. Maka ucapan-ucapan itu boleh bawa kita kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia start dengan i'tikad. I'tikad ni keyakinan lah. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nahl di ayat 106, sesiapa yang kufur pada Allah sesudah beriman. Ini Allah kata bagi mereka beriman, sesudah itu mereka kufur, maka baginya kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedar jantung hati tenang dengan iman. Dia ada dua isu lah kita tengok dalam surah An-Nahl. Kalau si A ni awal beriman tiba-tiba dia kufur kan, kembali pada agama asal contohnya, maka akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi mereka yang dipaksa, ni dalam situasi ni kan ada dibenarkan dalam hadis-hadis banyak disebut tentang dia kata mereka dipaksa untuk kufur dan mereka ingin menjaga keselamatan nyawa, maka ketika itu dibenarkan mereka mengungkap sesuatu perkara yang berkaitan dengan Islam, tetapi paling penting i'tiqad dia, hati dia masih tetap dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma lafaz yang dia kata dia kufur sebab untuk mengelak diri daripada dibunuh dan sebagainya. Dalam surah An-Nahl ini memang jelas kita lihat kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama Islam tidak membenarkan kita menzalimi. Okey, ni slide yang terakhir berkaitan dengan falsafah bagaimana Islam juga menekankan kepada kita tidak boleh menzalimi bukan Islam, dan Islam menyuruh kita melakukan kebaikan kepada bukan Islam yang tidak memusuhi kita kerana agama Islam. Untuk maklumat tuan-tuan semua, dalam bab agama kita ni, kalau orang kafir ni dia dibahagikan kepada dua aspek kan, sebut sebagai kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi maksud mereka yang ada niat untuk memusnahkan atau merosakkan umat Islam ataupun agama Islam. Tetapi yang zimmi adalah mereka yang memang boleh hidup bersama kita. Contoh yang pada di Malaysia lah. Majoriti ni adalah mereka yang disebut sebagai golongan zimmi. Maksud mereka ni duduk ni untuk bekerja, untuk belajar, untuk berniaga dan sebagainya. Tidak ada sedikit pun niat untuk musuhi. Maka dalam aspek agama kita meletakkan ia sebagai zimmi. Zimmi. Okey, saya tak ini saya baca kemudian. Okey, ni kita dah masuk tentang ucapan. Yang ni yang tajuk saya ingat paling seronok lah sebab kita ni berada di sebuah universiti dan kita juga menyambut usia ke-50 tahun sama dengan umur saya sebenarnya. Saya pun lahir 71. Jadi setua universiti juga saya sekarang ni. Jadi ucapan Islam menyuruh kita mengucap ucapan yang baik kepada orang yang mengucap ucapan yang baik. Wa iza hujitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha.
Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa, bila kita menerima satu ucapan, maka kita perlu balas ucapan dengan lebih baik daripada apa yang diucapkan oleh rakan kita tadi. Termasuklah dalam ulama tak bahaskan dalam ayat Al-Quran berkaitan dengan ucapan yang diberikan oleh orang bukan Islam kepada orang Islam dan ucapan yang diberikan oleh orang Islam kepada orang yang bukan Islam. Kan? Sebanyak yang saya lihat saya kaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang di mana mereka menggunakan dalil ini, surah An-Nisa ini ayat 86, dalam usaha untuk melihat ataupun menerakkan hubungan yang harmonis, kesepaduan di antara etnik yang berbeza berdasarkan ayat ini. Di mana anda kata kalau sesama Islam pun memberi ucapan kepada kita Assalamualaikum, Islam mengajar kita yang menerima salat itu kena menjawab yang lebih baik daripada dia. Kena tambah sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan? Kena ada 3 step yang Nabi ajar. Dan kalau kawan kita menyebut Assalamualaikum warahmatullahi, kita kena jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau kawan kita sebut lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kena jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghufranu wa ridwan. Ada 4 kita dapat. Ini hebat ni kita kalau kita beri salam. Itu bagi yang sesama Islam. Bagaimana pula dengan ucapan salam yang diberikan oleh yang bukan Islam? Tiba-tibalah kita menyambut Idul Fitri. Adalah rakan kita ni daripada berbahasa Cina menyebut, Ustaz, selamat Idul Fitri. Kan? Lepas tu, Ustaz, dan kita pula, rakan kita ni macam sekarang ni, Happy Chinese New Year. Kita pun mengucap Happy Chinese New Year. So saya nampak dalam grup WhatsApp JPKK tu dan juga grup lain tu banyak ucapan-ucapan yang diberikan kepada rakan kita yang bukan Islam, kan. Kalau berdasarkan kepada ayat macam umumnya, tidak ada isunya, tidak ada masalah, kan. Jadi saya katakan lagi, kenapa ucapan ini tidak ada isu dan tidak ada masalah. Kita mengungkapkan sesuatu ucapan yang boleh walaupun dia bukan Islam, tetapi kerana dia India, dia menyambut Thaipusam, kita ucapkan selamat Thaipusam. Mungkin kawan kita daripada Sikh, kita ucapkan selamat hari kalau Sikh Waisakhi. Kalau di Sarawak Iban Gawai, kita mengucap selamat hari Gawai, selamat hari Keamatan, ya, dan sebagainya. Boleh ke tidak? Berdasarkan secara umum ayat ini adalah hukum dia adalah harus. So kita akan lihat justifikasi kenapa ulama pula pecahkan boleh meraihkan kawan kita dengan mengeluarkan ungkapan atau ucapan kepada rakan kita yang bukan Islam. Okey, saya akan teruskan. Okey, ini dalil ayat Al-Quran yang mengharuskan. Mengharuskan ucapan. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu kan agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Okey, dia punya syaratnya kat sini, selama mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di sini bahawa tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak ada memerangi kamu. Maksudnya tidak ada orang yang nak perangi kita kat Malaysia. Saya rasa tidak ada lah. Kan? Sampai kata gaduh-gaduh biasa tu, biasa kan, gaduh-gaduh biasa. Rebut parking kan, ataupun nak dapat lesen perniagaan, ataupun ya biasa-biasa kita nampak kan. Bergaduh juga tapi taklah sampai berperang kan. Tak perang, tak pedang dan sebagainya. Selama itulah, selagi itulah, kita boleh berlaku adil dan berbuat baik. Antara yang berbuat baik ini adalah mengungkap ungkapan selamat tu perayaan tadi kan, mengikut agama lah kan. Manakala dan juga syarat yang kedua, mereka tidak mengusir daripada negeri kamu. Kata di Malaysia ni majoritinya adalah penduduk adalah orang Melayu lah kan, majoriti sebab tanah Melayu, penghuni asal adalah Melayu. Maka tidak ada yang mengusir kamu, tak kira apa bangsa sekalipun. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa boleh kita berlaku baik dan juga berlaku adil. Sebab ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pandangan ulama yang mengharamkan. Kita lihat di sini, ya. Syekh Islam ini agak keras sikitlah kan. Syekh Islam Ibn Taymiyah ya, dalam penulisan beliau ataupun karya beliau, itu kitab Iqtidad As-Siratal Mustaqim, dan pelajarnya atau muridnya bernama Al-Hafiz Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan kitabnya Al-Ahkam Ahlu Zimmah dengan tegas mengharamkan hal ini. Maksud ini ada antara ulama yang melarang keras untuk kita menyambut perayaan yang bukan Islam atau mengungkap ataupun ucapan tertentu kepada orang yang bukan Islam. Tetapi mereka hanya fokus kepada upacara perayaan bukan Muslim dalam
yang berkaitan dengan upacara perayaan. Yang ada ritual keagamaan. Yang berkaitan dengan ritual keagamaan, maka itu dilarang keras oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Macam sebutkan tadi kalau kata dia perayaan dia melalui pembakaran api kan untuk sembahan kepada Tuhan, contoh kita buat benda yang sama, maka menurut Syekh Ibn Taimiyah itu dilarang sama sekali, ya. Okey, pandangan ulama yang mengharuskan, yang ni kita nak follow, ya. Dan kita ada juga pandangan ulama yang konten yang saya sebutkan tadi lah. Okey. Hujah yang digunakan oleh Syekh Al-Mustafa Az-Zarqa mengatakan bahawa ni dalam satu hadis Nabi SAW yang membenarkan kita mengungkap dan juga kita meraihkan rakan kita yang berlainan agama itu yang menyambut perayaan mereka. Ada satu ketika, ya, iaitu di mana dalam hadis disebut, hadis ini ada sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, telah lalu di hadapan Nabi SAW satu jenazah itu pun adalah Yahudi, dan sahabat Nabi ini menegur Nabi sebab Nabi ketika jenazah Yahudi ini lalu, Nabi bangkit, Nabi berdiri. Kan? Jadi sahabat Nabi ini bertanya Nabi kenapa berdiri sedangkan ia adalah bukan Islam. Kan? Nabi jawab apa? Tidakkah ia juga jiwa? Maksud jiwa ni ada roh lah, insan lah, manusia. Kan? Dia juga ada manusia walaupun dia bukan Islam. Dan sebenarnya kalau kita lihat di sini, menurut kata Az-Zarqa, Nabi bangun itu sebagai tanda penghormatan dan juga kemuliaan. Dan bukan berkaitan dengan akidah. Maksudnya, bila jenazah Yahudi itu lalu, Nabi bangun itu sebagai tanda penghormatan dan kemuliaan. Kalau mereka juga adalah manusia, mereka juga adalah makhluk Tuhan, dia cipta oleh Tuhan, sama dengan kita juga. Sebagai orang Islam yang percaya bahawa kita ni dicipta daripada keturunan Nabi Adam AS, semua kita, dan juga daripada unsur nutfah, kan, air mani, kan. Dan kita adalah sama juga dalam makhluk lain. Kalau kita tanya dalam agama lain juga, mereka percaya tentang mereka ni lahir keturunan daripada Nabi Adam AS, dan mereka ciptaan unsur kejadian mereka juga adalah sama dengan unsur ciptaan kejadian manusia yang Islam. Jadi Nabi bangun itu sebagai tanda penghormatan dan juga kemuliaan. Dan tidak bermaksud Nabi mengiktiraf akidah jenazah tersebut. Itu kena faham. Jadi apa yang saya nak kaitkan di sini ialah bila kita mengungkap Happy Chinese New Year, Happy Deepavali dan sebagainya, kita sebagai tanda penghormatan dan kemuliaan. Tetapi tidak ada kaitan dengan akidah. Bukan semudah itu kita nak meniru agama mereka. Katalah akan kita ni beragama Kristian, kita menyambut Merry Christmas, kan? Kan kita mengungkap perkataan Merry Christmas, kan? Bukan bermaksud kita mengiktiraf akidah mereka, tetapi sebagai tanda penghormatan dan kemuliaan. Dan juga dalam muzakarah yang dibuat oleh ahli ulama kita juga menyatakan bahawa sebagai tanda satu pendekatan untuk perpaduan, untuk kesepaduan antara bangsa. Maka elemen yang paling baik yang boleh digunakan untuk masa kini adalah dengan melalui ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan sama ada melalui WhatsApp, email, kan, Facebook, media sosial, kan, dan sebagainya, Instagram dan sebagainya. Okey, ini boleh wujud dalam fatwa Mustafa Az-Zarqa. Artinya bila membandingkan mengucap selamat sempurna Hari Raya agama lain kepada penganut bukan bererti mengiktiraf akidah mereka. Itu kena penting. Ya, tuan-tuan perempuan semua, kita lihat di sini bahawa tidak ada kesalahan kita untuk menyebut mengungkap perayaan kaum lain, etnik lain. Tapi dalam hati kita tidak mengiktiraf akidah mereka. Itu saja. Islam kan ad-din yusr. Islam agama yang mudah. Ad-din yusr. Islam ni agama yang mudah. Yang jadi susah ni sebab penganut yang tidak memahami ataupun kembali kepada Al-Quran, terus mereka buat satu hukuman yang agak keras berdasarkan logik akal. Islam tidak menerima dari sudut empirisme logik ilmu, tidak menerima logik semata-mata. Kalau kita belajar empirisme logik Islam, berbanding dengan empirisme logik Barat, empirisme logik Islam kita juga menerima selain daripada logik adalah Al-Quran, Al-Quran, dan juga daripada wahyu, sebagai sumber ilmu. Syekh Muhammad As-Sa'id Ad-Dasuki mengatakan bahawa beliau mengatakan bahawa mengharuskannya meraihkan dan mengucap selamat Hari Raya dengan sebab mujamalah. Mujamalah, kita bersahabat, berkawan, dan untuk menjaga hubungan yang baik antara kawan. Bayangkan, saya yakin kalau yang berbahagia pun dekan, beberapa timbalan dekan, ketua jabatan, mana-mana jabatan yang ada di Fakulti Ekologi,
kita ada ramai rakan-rakan kita yang beragama bukan Islam, dan juga rakan-rakan jaringan networking kita daripada fakulti dan universiti lain yang juga tidak beragama Islam. Tetapi bila mereka menyambut perayaan, cantiknya kita sebagai pemimpin, kita menunjukkan tanda yang baik melalui ucapan-ucapan sebegini, kan? Kita emailkan kepada pelajar kita, mungkin pelajar PhD kita, pelajar master kita yang bukan Islam, kan, kita ucaplah selamat perayaan mereka itu sebagai mujamalah, sebagai untuk mencantikkan hubungan kita bersama dengan rakan kita atau pelajar kita yang berlainan agama, ya. Ini boleh wujud dalam islamicfatwa.wordpress.com. Ini dalam kalau tuan tengok dalam islamic.com ni banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh seluruh ahli ulama atau seluruh mufti yang fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama dunia yang berkaitan dengan isu-isu semasa. So tuan-tuan, puan-puan semua boleh wujud di sinilah untuk melihat secara detail lagi tentang pembahasan ulama-ulama berkaitan dengan kebenaran mengungkap ataupun menyampaikan ucapan kepada perayaan kepada rakan kita yang bukan Islam. Sebab Islam ni agama indah, kan? Islam agama yang cantik. Dan Islam meletakkan hakikat bahawa kecantikan dan keindahan Islam itu bukan hanya terletak pada agama, tetapi terletak pada penganut itu sendiri, kan? Dan kita juga pernah mendengar ungkapan, kan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, dia sukakan kecantikan. Salah satunya bila kita melakukan hubungan yang baik dengan rakan kita, sama ada Islam atau bukan Islam atau berlainan bangsa, maka Allah amat suka, kan? Sebab akidah ni bagi saya adalah satu perkara yang berkaitan dengan kepribadian, berkaitan dengan pribadi, ya, berkaitan dengan pribadi, sebab dia berkaitan dengan keyakinan seseorang itu kepada akidah mereka, kepada agama mereka. Tetapi dalam perkara-perkara lain yang boleh ada titik persamaan, contohnya dalam perayaan ni banyak persamaan yang kita boleh lihat, maka gunakanlah elemen persamaan itu untuk memastikan kehidupan kita sentiasa berada dalam landasan yang sejahtera, yang harmonis, yang aman, sentiasa. Okey, saya nak lihat juga pandangan ulama kontem. Antara yang saya ambil di sini adalah pandangan daripada Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau pernah menyatakan dalam fatwa, dalam siri fatwa, ada buku fatwa. Kalau tuan-tuan pun boleh dapatkan banyak buku-buku fatwa yang dikeluarkan. Saya pada beli ada beberapa set lah tentang fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dipanggil Al-Fatwa Al-Mu'asirah, atau kitab-kitab beliau berkaitan dengan fatwa semasa. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa tidak salah umat Islam untuk mengucapkan selamat hari Natal atau Merry Christmas kepada penganut Kristian bagi memperlihatkan keharmonian kaum dan agama dalam sesebuah negara. So siapalah kita, kan, rakyat biasa, berbanding dengan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang keilmuannya amat melaut, amat luas, yang beliau mengeluarkan satu kenyataan sebegini bukan satu perkara yang mudah. Sebab melihat kepada situasi sekarang ni, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama terdahulu yang telah di-refreshkan balik oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi untuk disesuaikan dengan keadaan semasa kita. Sebab kita ni, contoh ke Malaysia ni, kita kan ramai rakan kita juga daripada yang bukan yang beragama Kristian. So rasa satu kejanggalan, kan, bila mereka juga, bila Idul Fitri mereka juga mengucap selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, ya, selamat menyambut Maulid Rasul, sedangkan mereka tak mengiktiraf Rasulullah contoh. Tapi mereka sebut juga selamat menyambut Maulid Rasul, kan. Jadi kita sebagai seorang Islam, seperti mana dikatakan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sebagai tanda mewujudkan keharmonian kaum dan agama dalam sebuah negara, maka tidak salah untuk kita mengungkap perkataan Merry Christmas. Okay. Boleh mengucap selamat hari raya kepada penganut agama lain sempurna perayaan mereka dengan syarat ucapan tersebut tidak mengandungi ungkapan yang syirik atau kufur seperti menyebut anak Allah. Kita tahu dalam elemen keyakinan Kristian, dia ada Trinity, kan, percayaan kepada Trinity, konsep anak Allah, Son of Allah, kan, bapa, anak bapa dan sebagainya, kan, Ruh Kudus, ya. Jadi kita tak perlulah sebut sebegitu, kan. Ini boleh bawa kepada syirik. Sekadar kita mengucap selamat Merry Christmas cukup. Jangan pula kita kata selamat menyambut hari anak Allah ke, kan. Tak boleh. Jadi seolah kita nampak jelas kita mengiktiraf akidah mereka. Jadi jalan yang baik, Islam telah mengatur, syarak telah meletakkan peraturan, cukuplah sekadar kita mengucap
selamat menyambut perayaan tertentu kan. Yang berkenaan dengan pendetailan tentang agama mereka itu kita tak perlu detail ataupun kita tak perlu sebut ya. Cukuplah dengan apa yang mereka percaya dan yakini. Kita ambil falsafah daripada surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin kan. Bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Jadi cukuplah kita ambil kaedah tu kan. Memadai sekadar mengucap selamat hari raya atau selamat bergembira atau selamat tahun baru dan sebagainya. Seorang Islam tidak boleh turut merayakan hari raya agama lain sebab raya agama adalah upacara keagamaan. Bukan Islam pun tidak patut disuruh untuk merayakan hari raya kita. Kan? Maksudnya kalau dia sembahyang, dia pergi ke gereja kan, dia ada baca-baca mentera, kita pergi ikut sama baca mentera dan sebagainya, kita menyanyi lagu-lagu yang gereja yang ada unsur pemujaan dan sebagainya, unsur pemujaan, pujian kepada Tuhan mereka atau dewa mereka, maka itu tidak dibolehkan. Ya? Itu kenalah. Sama juga dengan janganlah bila rakan kita mengucap perayaan, kita juga ajak mereka sembahyang solat Idul Fitri bersama dengan khutbah bersama kita. Tak perlu sampai sebegitu ya. Okey. Ucapan tersebutlah kepada orang Islam yang tidak bermusuh, saya sebutkan tadilah. Seperti kawan kerabat ya, jiran tetangga kita kan. Betul lah kita dekat taman ni. Macam saya dekat Taman Desa Bestari, alhamdulillah majoritinya Melayu Muslim lah. Tetapi kadang-kadang bila kita ada program kat luar, kat jiran sebelah kampung ni ada juga yang akan kita yang bukan Islam. Kan? Macam saya sendiri pun kadang-kadang saya buat hal ataupun bukan Islam pun, yang datang pun ada bukan Islam pun, ada India pun datang. Jadi kebetulan pula dia datang tu kita raihkanlah. Sebab Islam tidak meletakkan perubatan itu hanya pada khusus kepada orang Islam saja, sebab ilmu itu datang daripada Allah untuk kegunaan seluruh hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang akidah tu seperti mana saya sebutkan tadi lah, kita amalkan falsafah lakum dinukum waliyadin. Kita jaga sahabat kita akan kita teman-teman pengajian kita. Kalau tidak, sedih kan kalau contoh kalau ilmu kita pengajian Islam hanya khusus pada Islam saja. So kita tidak akan kita daripada yang bukan Islam kan. So sayanglah sebab Allah menciptakan manusia ni pelbagai bangsa. Seperti mana disebut dalam surah Al-Hujurat kan. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan manusia ni berbangsa-bangsa, berpuak-puak, beretnik-etnik. Senang kan. Untuk apa? Untuk kita lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal. Sebab dengan kawan kita berlainan bangsa, mungkin katalah kalau dekat jabatan JPKK kita ada staf yang berbangsa Tionghoa yang menyambut Chinese New Year dan sebagainya. Dia menjemput kita ke rumah pergi, tak ada masalah. Cuma PKP ni tak boleh pergilah kan. Tapi saya dengar semalam 15 orang dibenarkan kan. Jadi pergi tu kita tak ada masalah, pergi ke rumah mereka, mereka hidang kita makan, minum dan sebagainya, tidak ada masalah. Cuma dan saya yakin mereka juga faham tentang situasi kita. Bila mereka jemput, mereka tidak akan hidangkan makanan atau minuman yang dilarang dalam Islam. Saya hampir 7 tahun, 7-10 tahun ada di Pintu Dua Sarawak. Bila ada sambutan Hari Gawai, saya juga dijemput. Dijemput meraihkan mereka bersama staf. Takkan kita tak pergi kan? So saya pergi. Dan alhamdulillah di Rumah Panjang tu ada boleh tanya Puan Jayung kan. Rumah Panjang tu ada certain dan majoriti lah saya nampak sekarang dia ada satu bilik yang dia khaskan untuk tetamu yang datang dari Semenanjung ataupun tetamu Islam. Mereka gunakan bilik itu untuk orang Islam saja. Dan semua perkakas makan minum dalam tu, termasuk tempat tidur, tikar, semua adalah disediakan untuk orang Islam saja. Mereka tidak bagi gelas cawan yang mereka gunakan seharian walaupun dibasuh. Ya, nampak ya mereka meraihkan rakan kita daripada Islam. Tu saya sebenarnya seronok duduk kat sana sebab apa? Dia sudut hubungan etnik kaum tu dah macam keluarga kat sana. So nampak. Okey. Selalu saya buat student saya kalau kaji lapangan saya akan bawa ke pelbagai kaum etnik supaya mereka kenal budaya. Jadi sudah semestinya setiap kali saya bawa pelajar saya, mereka ni akan menyambut perayaan. Ketika itulah mereka meminta kalau ada aktiviti pelajar untuk masuk ke perkampungan. Ya, saya dah bawa ke perkampungan Bidayuh, ke Iban, Melanau, Kejaman, Kiput, Lahanan, pelbagai etnik, Penan, Punan dan sebagainya. Ya. Langkah indah. Ya. Okey, ucapan tahniah adalah salah satu daripada kebaikan albir
Ini dia kata kalau Idul Fitri yang tidak dilakukan oleh Allah. Kita mengucap selamat hari raya, Idul Fitri, Idul Fitri, Happy Chinese, Happy Deepavali, Happy Deepa, apa ni, Waisaki dan sebagainya. Ada satu kebaikan yang tidak dilakukan oleh Allah. Bahkan Allah suka seperti mana yang disebut dalam Al-Quran tadi, disebut dalam surah Mumtahanah tadi, ya. Dan surah inilah Mumtahanah, ayat ke-8, surah yang ke-60, ya. Okey. Okey, dan okey, ni antara kata-kata yang saya perlu nyatakan di sini. Saya ambil satu kalimah Allah SWT, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada yang lebih baik di perkataan daripada orang yang menyuruh kepada mengihsan dan mengikuti perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh. Mengerjakan amal yang soleh termasuklah kita beri ucapan-ucapan kepada rakan kita, betul lagi kepada rakan Islam. Kita mengeluarkan kata-kata ahsanu qawlan. Kan? Ahsan ni dulu matan WC dia menggunakan tagline dia adalah perkataan ihsan. Ihsan dia berkata ahsan lah. Ahsana. Jadi ahsana ni maksudnya dia banyak tafsir ulama. Ada buku saya dekat UPM, ada penerbit UPM. Saya buat satu buku berkaitan dengan ihsan saja tajuk. Kan? Ihsan dalam bekerja, ihsan dalam sebagai penjawat awam, ihsan sebagai pemimpin dan sebagainya. Ahsan maksudnya, dan kita lihat juga dalam surah Al-Mulk Allah SWT ada menyebut apa dia Tabarakal ladzi mulku ala kulli syai'. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal ahsan. Allazi khalaqal mauta, Allah ciptakan mati wal hayat. Allazi khalaqal mauta wal hayat, Allah ciptakan mati dan hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsan. Siapakah di antara kamu yang ahsan, yang paling baik? Ahsanu apa ni? Ada buku ayyukum ahsan amal, yang paling baik amalan. Yang paling berkualiti. Kalau kita kerja ni, saya yakin dia akan nak tengok produk yang kualiti daripada staff yang berada di under FAM kan. Jadi ihsan tu lah, ihsan tu masuk kualiti. Kualiti dari sudut kerja, kualiti dari sudut hubungan staff bawahan dengan staff atasan, dengan top down, bottom down, top down, bottom up dan sebagainya kan. Jadi benda-benda begitulah yang disebut sebagai yang termasuk dalam ihsan. Ihsan maksud lain adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iaitu kita bahasa perkara soalan kita nampak Allah depan atau kita tak nampak, kita diminta oleh ulama supaya bayangkan Allah nampak kita. Sekarang kerja kat PKP kan, tak nampak, dekat tak nampak saya buat kerja, kita tak kat rumah kan. Dia ketua jabatan pun tak nampak. Tapi bila kita ada sifat ihsan, insya-Allah kita akan buat sebenarnya kita berada di pejabat. Seolah macam dia duduk depan saya, ketua jabatan depan saya kan. Pengurusi KK ada depan saya, duduk tengok betul ke saya buat kerja atau tidak. Tu ihsan, maksud kita seolah nampak, kita tak nampak Allah, Allah nampak kita. Kena bayar sampai sebegitu. Jadi ulama tafsir dalam soal mentafsirkan, Ibnu Katsir mentafsirkan kenapa Allah sebut ahsanu amalan, yang paling baik amalan. Kenapa Allah tidak sebut aksar amalan, tidak sebut yang paling banyak amalan? Sebab Allah tidak melihat kuantiti. Allah melihat kepada kualiti, sedikit tapi kualiti. Kan? Tapi untuk pencapaian KPI itu kena seimbanglah kualiti dengan kuantiti kan. Semalam pun dah bentar dalam meeting fakulti itu kan. So kena seimbang kuantiti dengan kualiti. Dalam beramalan kita sebagai seorang Islam, Allah menyebut ahsan sebab ada orang kata umur kami dah 50-60, so kami tak banyak beramalan untuk bekalan kami di akhirat. Jangan risau sebab Allah kata yang paling banyak, yang paling ahsan, walaupun amalan tak baik tapi setiap amalan yang dibuat walaupun sedikit tapi adalah ahsan, yang paling berkualiti. Jadi dalam aspek ucapan kita kepada rakan kita bukan Islam, antara ucapan-ucapan yang ahsan, yang ihsan adalah kita mengucap kebaikan, selamat menyambut tahun baru Cina. Semoga keluarga berada dalam keadaan aman, bahagia semasa berkumpul dan juga semasa kita sendiri semua berada di jabatan. Ya. Hakikat sambutan tahun baru Cina yang disambut hari ini. Sebab semalam kan. Oleh masyarakat Timur tidak ada kaitan dengan permasalahan akidah. So kita kena faham juga ada agama ni yang diterangkan dalam bab siapa yang mengambil pengajian ilmu akidah. Mereka akan tahulah sebab dalam bab agama ni ada dua. Satu agama sebagai agama samawi,
Satu disebut sebagai agama budaya. Agama Samawi ini agama yang jelas turunnya datang daripada Allah SWT seperti mana disebut dalam hadis ya. Adalah Quran, antaranya adalah agama Yahudi, disebut sebagai Yahudian, ya. Ada juga Nasara, juga Islam, ya kan. Lain itu disebut sebagai agama budaya. So nak bahas tentang agama budaya ni panjang lebar. So boleh tanyalah pakar-pakar kita nanti dekat JPKK. Okey, dalam kehidupan masyarakat Majmuk Negara ini mempunyai pelbagai kaum dan agama. Okey, kita perlu melihat perayaan itu sebagai satu acara yang diraihkan oleh semua. Jadi kita sebagai masyarakat Majmuk di Malaysia ni, dan kita ada subjek etnik dulu, sekarang dah ganti dengan subjek pada etika dan peradaban. Antara elemen yang diajar juga berkaitan dengan bagaimana kita meraihkan akan kita berlainan bangsa. Kan? Sebab kita ni masyarakat Majmuk, sudah semestinya bila sebut masyarakat Majmuk, maka banyaklah budaya berbeza. Kan? Ada Idul Fitri, perayaan ada gawai sebut-sebutkan tadi lah. Kan? Okey. Okey, ini saya nak sentuh yang ni lebih detail sedikit supaya kita dapat melihat apa beza di antara meraihkan dan juga menyambut. Ya. Meraihkan boleh bermaksud masyarakat Islam bersama-sama sekiranya mempunyai ahli keluarga atau jiran tetangga atau belakang tahunan yang menyambut hari Natal sebagai saya bagi contohlah. Dan sebagainya. Sebagai contoh saudara baru Mu'allah. Ini selalu juga isu ditimbulkan oleh saudara baru bila masuk Islam, ya. Mereka bila masuk Islam bermaksud mereka bukan bertukar bangsa, bertukar keturunan, tidak. Ataupun membiarkan ibu bapa mereka, adik-beradik mereka tidak berhubung, terpisah dan sebagainya. Tidak. Malah Islam mengajar kita bila saudara baru yang baru masuk Islam kena lebih meraihkan ahli keluarga, terutama ibu dan ayah yang melahirkan mereka itu. Tidak ada istilah putus keluarga. Ya, walaupun mereka telah bertukar agama. Sebab Islam tetap menekankan bahawa hubungan keluarga itu sampai ke akhir hayat. Ya. Jadi bayangkan saudara baru ni kan bila masuk Islam, takkanlah mereka ni ada perayaan mereka bila dijemput oleh mak ayah untuk menyambut hari kebesaran. Contoh malam tadi mereka makan besar kan, ataupun hisan dan sebagainya. Hisan tu apa? Silahkan. Kan bila mereka masuk Islam, contoh bila dijemput untuk bersama, takkan mereka tidak pergi. Itu salah satu pendekatan tidak baik. Islam tidak begitu. Bila walaupun mereka tidak Islam dan ahli keluarga mereka masih dalam keadaan yang bukan Islam, bila dia buat satu perayaan, pergilah, pulanglah berjumpa dengan ahli keluarga dan sambutlah biasa. Cuma kena jaga dia sebab kata dia sudut akidah, kan. Yang lain tidak ada masalah. Ungkapan nak makan, nak minum, kan. Nak balik rumah, nak jumpa mak ayah, berjumpa adik-beradik, berkija, bersembah dan sebagainya, tidak ada masalah. Kan? Manakala Islam menyambut maksud melakukan ritual, ini saya sebut yang kedua. Meraihkan tidak ada masalah. Kan? Bila kita menyambut ni, yang ini kita kena berhati-hati supaya kita tidak melakukan ritual ataupun amalan yang menyalahi dengan ajaran Islam. Kan? So kena jagalah ini kan, insya-Allah. Okey, yang ni tajuk akhir ni lebih kepada tentang garis panduan yang kita patut follow, yang kita patut ikut dalam kita meraihkan rakan-rakan kita yang bukan Islam supaya kehidupan kita ni lebih tenang, dan mereka juga melihat Islam itu agama yang harmonis, agama yang mengajar kebaikan. Saya sebut pada pelajar saya, bila berlaku isu-isu teroris, isu-isu pembunuhan kejam, kan? Kenapa mereka selalu tunjukkan jari mereka ni kepada orang Islam, kepada Islam, kan? Dan saya selalu buat perbandingan, kan? Bukan orang Islam saja, kan? Orang yang bukan Islam pun ada juga terlibat dengan keganasan dan sebagainya, tapi tidak dihalatkan. Dan selalu mereka halatkan tidak Islam. Saya selalu ingatkan student, jangan salahkan mana-mana agama Islam ke, Buddha ke, Kristian ke, Hindu ke. Sebab semua mengajar tentang kebaikan. Yang salah hanya adalah penganut. Yang mereka tidak memahami ajaran masing-masing. Itulah dalam saya pernah mengajar kursus etnik dulu. Saya suka pelajar ni buat kajian di memang ada satu tajuk pun saya pernah buat tentang ukapan-ukapan sebegini, kan. Ukapan kalau orang Islam, saya minta dia cari tentang ukapan perayaan yang patut disebut atau dinyatakan kepada rakan kita bukan Islam. Dan sebaliknya orang bukan Islam juga perlu mencari ukapan atau kata-kata yang boleh mereka sampaikan kepada orang yang bukan Islam, rakan mereka yang Islam, kan. Dan kajian-kajian juga saya buat pelajar ni, kalau Islam dia kena pergi buat kajian di
gereja, di kuil, di Gurdwara, di Tokong dan sebagainya. Manakala pelajar-pelajar saya yang bukan Islam, maka saya minta mereka buat kajian di masjid, di surau, di pondok dan sebagainya. Untuk apa? Untuk melihat tentang apakah ajaran yang diajar dalam setiap agama mereka. Ya, supaya bila mereka bentang nanti mereka akan dapat tahu inilah nilai-nilai yang patut ada. Termasuk dalam ungkapan yang diberikan kepada kita. Seronok dalam kelas bila orang Islam menyebut ungkapan kepada orang rakan mereka yang bukan Islam dan orang bukan Islam menyebut ungkapan kepada orang Islam dalam kelas. So kita nampak suasana tu agak harmonis. Sebab kita ni bukan mengajar pelajar semata-mata, tapi kita nak mendidik pelajar itu sebagai kemenjadian pelajar itu sendiri. Kemenjadian pelajar yang mengikut falsafah kebahasaan, falsafah pendidikan kebahasaan fikih. Kan? Yang menekankan aspek 4, jari, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Dan ada satu lagi ditambah sebagai sosial apa saya? Ada satu lagi yang ditambah sosial, jeris. Ya, supaya pelajar ni, sebab ada pelajar ni pasif dalam kelas, dia tidak bergaul, dia tidak pandai bersosial. So salah satu aspek sosial tu itulah saya katakan tadi. Yang saya latih pelajar ni membuat kajian dan mereka perlu bergabung dengan pelajar pelbagai bangsa, dan bila adanya perayaan masing-masing di kalangan rakan mereka kena sampaikan ucapan melalui email, kad dan sebagainya. Dan kita ada lagi internet, kita ada platform maya sebegini, boleh melalui pelbagai tools yang digunakan untuk menyampaikan ungkapan yang baik kepada rakan mereka. Okey, majlis tersebut, okey, ini yang insya-Allah saya nak ambil dalam 10 minit lagi, 10 ataupun 10 minit lagi. Okey, dalam menentukan perayaan orang bukan Islam boleh dihadiri oleh orang Islam, okey, ada beberapa garis panduan ataupun adab ataupun etika yang boleh kita patuhi. Okey. Satunya, majlis tersebut tidak disertakan dengan upacara yang bertentangan dengan akidah. Yang maksud bertentangan dengan akidah ialah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan yang dilakukan menyebabkan tercemarnya akidah umat Islam. Kita pergi, dia ada upacara yang menghina Rasulullah contohnya. Akan kita pergi. So kita tak boleh pergilah, tak boleh hadir. Ataupun ada simbol-simbol agama seperti salib, memasang lampu, lilin, pokok Krismas dan sebagainya. Diorang pasang tak apalah sebagai tuan rumah. Cuma kadang-kadang kita ni terlebih sangat kan. Kita pula pergi letak salib dan sebagainya kan. Tak perlu sampai sebegitu ya. Menyanyikan lagu-lagu yang berceritakan agama kan. Sebab ada certain lagu tu dia punya seni katanya yang berunsurkan pemujaan kepada dewa ya, dewi dan juga mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. So kena pastikan lagu-lagu saya tak, sebab saya attach ni, kalau panjang lagi saya akan attachkan videonya, banyak video lagu-lagu pemujaan yang kadang-kadang dinyanyikan oleh anak-anak kita dan sebagainya, kadang-kadang maksudnya menyembah kepada Tuhan sahaja Allah Subhanahu Wa Taala atau menghina nabi kita dan sebagainya. Meletakkan apa-apa tanda bercirikan agama pada dahi atau tanda lain pada anggota tubuh. Kan? Sebab Nabi kata man tasyabbih fa huwa min. Kan? Nabi kita melarang sama sekali untuk mutasyabbuh. Kita menyamakan dengan upacara keagamaan yang sama yang diamalkan oleh rakan kita. Kan? Memberikan ucapan atau isyarat yang berbentuk pujian pada agama orang bukan Islam. Kan? Yang mungkin ada tanda kalau kita tengok sekarang kan ada tanda yang membawa kepada unsur ketuhanan, lambang dan sebagainya ya. Tunduk atau melakukan perbuatan seolah menghormati upacara agama. Kan? Ini perlu berhati-hati kan. Tak perlulah kalau kita pergi ke church dan sebagainya. Saya pesan kat saya kalau pergi jumpa padri, tanya peraturan dekat gereja apa yang boleh dibuat atau yang patut dibuat. Dan kita kalau sebagai seorang Islam ada lagi pandangan kita tak boleh tunduk atau melakukan sembahan kepada Tuhan yang disembah oleh mereka. So kena berhati-hati dalam bab inilah kan. Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang bertentangan tadi sebelum kepada simbol ini ungkapan perbuatan ni. Okey, memakai pakaian berwarna merah seperti Santa Claus atau pakaian lain yang melambangkan agama. Pakaian Sami ke contoh kan. Banyak lagi pakaian yang boleh dipakai. Sebab dalam Islam ada syiarnya, dalam agama lain juga ada syiarnya. So kita kena berhati-hati. Dalam sudut ungkapan tadi saya kata tidak ada masalah. Ulama majlis mengatakan hukum ni harus. Tapi dalam bab ritual kena berhati-hati. Terutama
peralatan atau pakaian digunakan dalam upacara keagamaan. Menghidangkan minuman atau makan memabuk, bunyian, sebagainya ada kaitan dengan loceng kerja dan sebagainya. Okey, majlis tidak disertai dengan perbuatan yang bercanggah dengan pembinaan akhlak. Ini paling penting. Ya, ia berkaitan dengan budaya dan akhlak kita lah. Ini kena hati-hati juga. Ya, ada pertandingan tu cantik kan. Masya Allah kita pula pergi sama untuk melihat pertandingan Ratu Cantik. Sedangkan dalam Islam boleh kita lihat Ratu Cantik tak ada masalah. Saya menyatakan tak salah melihat pertandingan Ratu Cantik, iaitu isteri kita. Isteri kita tu jadikan dia sebagai Ratu Cantik. InsyaAllah kalau ada isteri lebih daripada satu, lagi ramailah isteri kita dapat tengok kan Ratu Cantik. Itu tidak ada masalah. Itu halal, halalan tayyiban. Tapi kalau di luar, Masya Allah. So, tuan-tuan tahu. Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang boleh menyentuh sensitiviti masyarakat Islam. Ya, sensitiviti masyarakat Islam, iaitu satu perkara, perbuatan, perkataan atau keadaan jika dilakukan akan menyinggung perasaan umat Islam tentang kepercayaan dan amalan. So, kena hati-hatilah. Contoh, ucapan-ucapan ataupun nyanyian berbentuk dakwah keagamaan, ucapan yang menghina umat Islam, agama Islam dan sebagainya. Bagaimana kita dikejut dengan dengan karikatur yang gambar Rasulullah dan sebagainya. Sebab dalam Islam kita tidak dibenarkan sama sekali menggambarkan sesuatu yang kita sembah. Termasuklah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kesimpulan okey. Melihat kepada etnik ataupun kaum yang terdapat di Malaysia ni, dan juga bagaimana kita meraihkan agama mereka, boleh dikatakan bahawa etnik di Malaysia ni ada dikategorikan sebagai kumpulan yang tidak memusuhi Islam, ya. Dan mereka ni juga patuh kepada arahan kerajaan, kan. Kita nampaklah kan, sama ada dalam aspek pendidikan ke ekonomi ke kan, keselamatan dan sebagainya. Mereka ni hormat dan juga patuh dengan arahan yang disediakan oleh pihak pemerintah. Maka berdasarkan pada aspek inilah, sesuai juga dengan ruh syariat yang digambarkan dalam soal mumtahanah tadi, yang mana mereka tidak memerangi, tidak menghalau orang Islam dan sebagainya, maka ulama majoriti membenarkan kita meraihkan sambutan perayaan mereka dan juga mengungkapkan ungkapan yang sesuai dengan perayaan bagi dengan batas-batas yang dibenarkan, dan kebaikan ini memang amat dituntut dalam agama kita, ya. Dan paling penting sekali dalam kesederhanaan. Janganlah kita over pula daripada penganut ke Islam, kan. Pergi minum arak pula over pula kita, kan, contoh. Cukuplah sekadar sebagai seorang contoh sebagai seorang din, timbalan dekan, kan, ketua jabatan, staf-staf, saya sendiri, kita mengungkapkan perayaan mereka tu dengan ungkapan yang baik melalui kad dan sebagainya. Khairul umur awsatuha, kan. Habis sebut kan, sebaik amalan adalah yang sederhana. Orang Islam juga masih menunjuk tanda yang baik, itu paling penting lah. As a Muslim, we must show lah agama kita, amalan kita yang berdasarkan pada syariat. Sehubungan itu, ucapan selamat dan saling bertukar hadiah semasa perayaan dibenarkan oleh kebanyakan ulama konten. Ucapan selamat bagi hadiah, kan. Saya juga pernah menerima hadiah daripada student saya. Bila perayaan tiba daripada yang bukan Islam, terutama semasa saya bertukar dekat Bintulu dahulu, memang penuhlah kad pejabat, kan, daripada pelbagai bangsa, Iban, Bidayuh, Melanau, Kejaman, Lehanan, Kiput, apa lagi, macam-macam lah etnik dekat sana. Setiap kali musim perayaan mereka akan bagikan hadiah kepada pesyarah sebagai tanda ingatan kasih sayang. Dan kita juga kadang-kadang buat majlis juga untuk meraihkan bersama, ya. Jika dilihat secara tersiratnya, muzakarah hujat al-kuasa fatwa majlis kebahasaan, majlis fatwa kebahasaan bersetuju membenarkan orang Islam menghadiri perayaan hari kebesaran agama lain, tapi mestilah berhati-hati dan mendapat nasihat para ahli ulama. Sebagaimana disebutkan tadi lah, insya-Allah setakat ini saya nampak tidak ada isu-isu yang melanggar kepada agama kita. So bolehlah hadir, ya, bila dijemput. Ini antara keputusan saya lampirkan. Keputusan berzakat kali ke-78 tahun 2007, dah lama dah sebenarnya. Sebab kali ini sentiasa dibincang, maka ahli ulama menyatakan bahawa perlu dibuat satu ketetapan supaya orang Islam ni tidak ada kesalahan dan tidak ada kaitan dengan akidah,
Kan kadang-kadang ekstrim tu kata bila kita ucap sesuatu perayaan kepada agama lain seolah kita dah mengikut agama mereka, sedangkan itu satu tuduhan yang apa yang sembrono kan. Hukum orang Islam mengucap tahniah dan ucapan selamat bersama para agama bukan Islam ya adalah harus ya. Dan juga atas dasar untuk kemasyarakatan dan juga untuk hubungan sosial, apatah lagi untuk tujuan perpaduan. Jadi yang kita nampak mana yang kita rasa boleh bawa kepada hubungan yang baik antara rakan kita kan. Jadi kadang-kadang susahlah kalau ketua jabatan kita bukan Islam, kita peluk Islam ataupun sebaliknya. Kita tak bagi ketaatan ataupun loyalty kita kepada pemimpin kita sebab balaian bangsa. Itu tidak dianjurkan dalam Islam. Ya. Apa sahaja lagi dia sebutkan tadi, kita perlu membuat kebaikan kan. Dan dengan syarat ucapan itu tidak mengiktiraf, memuji atau memuliakan agama bukan Islam serta tidak menggunakan sebuah simbol atau lambang keagamaan. Kan? Contoh kan kawan kita menyambut Tai Pusam kan, Dato' Wali kan. Batu Cave, kalau kata nak pergi tak ada masalah. Saya dah 5 kali dah pergi Batu Cave tu. Anak tangga berapa lupa lah, ratusan jugalah anak tangga tu kan. Saya dah masuk ke sana semata-mata buat kajian bersama student dan kadang-kadang saya saja pergi untuk melihat apa yang ada di atas sana dan juga melihat budaya serta amalan penganut-penganut Hindu kan. Sebab itulah hebatnya negara kita ya. Pada masa sama kita tetap dengan akidah. Kita jaga akidah kita ya. Peringatan mesra ya. Soft reminder. Ucapan yang ditujukan kepada mereka adalah satu ucapan yang bukan digambarkan dengan keredaan kita terhadap agama. Bukan kita reda dengan agama mereka ya, tetapi semata-mata ingin menjaga hubungan dan berbuat baik kepada mereka. Sikap ini dari satu sudut menunjukkan Islam adalah agama yang mengamalkan sikap toleransi. Ini dengan penganut agama lain kan, dengan menjaga batasan syarak yang telah ditetapkan. Okey, sekian. Terima kasih daripada saya dan tuan-tuan akan saya dipahamkan oleh Ustia. Tuan-tuan akan mendapat CD dan dimasukkan sebagai latihan ya. So saya dah dapat awal lagi lah. Terima kasih lah, terima kasih. So saya balik kepada Tuan Pengerusi. Setakat ini saya mampu sampaikan, mudah-mudahan beri manfaat kepada semua. Dan saya akui kita bila berada di negara kita yang pelbagai bangsa dan agama ni, ilmu-ilmu sebegini memang kita akan selalu hadapi ya. So saya harap lepas tidak ada lagi isu tentang ucapan-ucapan dan sebagainya. Cuma saya katakan tadi lah, berhati-hati dari sudut hati dan akidah kita itu saja ya. Dan kita adalah itu saja. So sekian, terima kasih. Saya pulang balik kepada Tuan Pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan katsir Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih untuk perkongsian dan juga kupasan dan yang mantap. Yang saya rasa selepas ini kita semua akan rasa kelainan. Sebab apa, amalan kita itu maksudnya sekarang ini dengan apa perkongsian dah Ustaz sampaikan, ada ilmu di sebaliknya. Okey, ada pengetahuan, maksudnya kita tahu apa yang kita lakukan. Contohnya dalam kita menzahirkan ucapan selamat, kita tahu asasnya ataupun dasarnya apa. Jadi hal ini bagi saya cukup penting kerana Allah sendiri bertanya dalam surah Az-Zumar ayat 39. Adakah sama kedudukan mereka yang mengetahui dengan mereka yang tidak ketahui? Jadi itulah bagi saya harapan. Okay? Mudah-mudahan dengan apa jua amalan kita biarlah berasaskan ataupun didasarkan dengan ilmu, kerana ini menjauhkan kita daripada sekadar pengikut. Okay? Orang buat, kita buat. Tapi Ustaz, sebelum berundur, saya rasa elok kalau kita layani satu soalan yang diutarakan oleh Dr. Naki Ustaz. Yeah. Yang mana Dr. Naki ada bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, mungkin Ustaz boleh baca kot dengan mudah lagi Ustaz? Okey, saya baca je. Boleh? Okey, terima kasih. Soalan di mana? Assalamualaikum. Okey. Nak baca lah. Betul. Nak baca? Ayo baca.
Sedap suara tu dengar. Astagfirullah. Okey, Masya-Allah. Okey, saya baca Ustaz. Saya ingin bertanya satu soalan. Non-Muslim di Barat biasanya akan menggunakan ucapan finger cross. So biasanya dia akan buat finger cross macam ni. Okey, dalam menyatakan semoga bernasib baik dalam mencapai sesuatu perkara. Saya difahamkan ucapan tersebut berkait dengan agama Kristian. Justru soalan saya, apakah boleh bagi seorang Muslim membalas dengan perkataan yang sama? Dan apa hukumnya? Okey, untuk makluman Ustaz, ucapan tersebut dibuat tanpa niat mengagungkan agama. Okey, mohon pencerahan. So ini biasa dalam budaya kalau di negara barat Ustaz. Contohnya kalau di barat memang biasanya kalau dia mengharapkan ni, dia akan kata okey, let's make a finger cross, maksudnya macam mengharapkan satu nasib baiklah yang akan hadir. Okey. Jadi terima kasih kepada ni. Okey. Sebenarnya isu yang sama juga pernah ditanya oleh netizen dekat terutama especially orang Islam ataupun pelajar Islam yang berada di luar negara. Kan? Sebab majoriti mereka adalah beragama Kristian ataupun yang bukan Islam lah, dan majoriti. So okey, untuk menjawab soalan yang tadi, yang finger cross ni macam mana bentuk tadi Dr. Ratana? Tak, dia akan buat macam ni lah, finger cross tu maksudnya biar nasib baik. Biarlah kita ada good luck untuk kita. Itu sebenarnya maksud dia. Okey. Okey, yang tu saya tidak pasti. Cuma yang untuk kepastian sebagai jawapan kepada Naki ni, Dr. Naki, kalau dia ada kaitan dengan akidah, so kita kena abaikan. Kita boleh balas dengan bentuk lain. Kalau ada kaitan dengan akidah atau kepercayaan yang digunakan untuk tujuan sembahan kepada Tuhan. Tapi kalau sekadar budaya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau sekadar budaya atau sebagai satu trend, biasalah kadang-kadang kita ni nak mendekat atau menghubungkan sesuatu antara satu sama lain, kita menggunakan satu pendekatan yang sebegitu untuk menampakkan, dan mungkin tingkat awal dia sebagai satu yang biasa tapi dah dijadikan budaya, dah menjadi kebiasaan dan juga diamalkan. Cuma maksud saya yang pertama tadi, kena pastikan dulu ada tak kaitan dengan dalam digunakan dalam upacara ritual agama Kristian ataupun sebagainya. Kalau tidak ada, bagi saya tidak ada masalah. Ia hanya sebagai budaya. Wallahualam. Okey. Okey, Datuk tenang. So harap Dr. Naki dengan pencerahan Ustaz itu terjawab ya soalan Doktor. Okey, so ada apa-apa lagi soalan kalau ingin diutarakan? Ada? So kalau tak ada, itulah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih, dan bagi kami di KKSR, program ini Tazkirah Jumaat, antara tujuannya adalah untuk sebagai satu platform untuk apa yang kalau saya boleh istilahkan ialah wakaf ilmu dari kami kalangan pensyarah. Jadi apa yang diharapkan adalah kesudian untuk semua pensyarah untuk sama-sama cuba membumikan ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya dengan semua warga FAM yang pernah berada di FAM, inilah peluang yang bagi saya untuk turut sama merasai ataupun mendapat manfaat tersebut. Okey, jadi tidak perlu kata orang, yalah mungkin dalam konteks contoh dari staf akademik untuk berada dalam platform satu perbincangan yang agak tinggi mungkin sukar untuk memahami, tapi ilmu tersebut diperlukan. Okey, sebagai contoh kalau saya boleh nyatakan contoh Dr. Mahdi merupakan pakar politik. Kita memerlukan pengetahuan tersebut. Okey, begitu juga dengan Dr. Naki, psikologi kanak-kanak contohnya. Jadi inilah ruang saya rasa masing-masing dapat untuk sama-sama berkongsi ilmu, membumikan ilmu pengetahuan tersebut dengan kata lain supaya kita tak kira peringkat, kita sama-sama dapat hayati. Okey, jadi saya tak nak sempitkanlah maksudnya platform Tazkirah Jumaat ini kepada ilmu yang berbentuk agama. Ya, kita akan ada ilmu yang berbentuk agama tentang kata orang memperkasakan lagi syariat yang sedia ada dalam konteks macam mana kita nak menterjemahkannya, tapi kita tetap memerlukan ilmu-ilmu lain. Okey, jadi itulah menjadi harapan dan aspirasi KKSR.
Jadi sekali lagi kami ingin menzahirkan rasa terima kasih sangat-sangat kepada semua yang sudi berada dengan kami dalam majlis ilmu hari ini, yang kita tahu keberkatan majlis ilmu ini, okey, maksudnya pandangan di sisi Allah itu cukup tinggi, di mana majlis yang disebut nama Allah dan dibaca ayat-ayat Allah. Dan saya sebagai wakil pada KK Ashar juga urus dia ingin memohon berbanyak kemaafan, okey, di atas anda ada kelemahan dan kekurangan, dan mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah berada di jalannya. Dan sebagaimana semua tahu, besok 1 Rejab, so mungkin lepas ini kita akan ada lagi pengisian untuk mengisi ruang masa yang ada, supaya ialah maksudnya kita sama-sama sentiasa ihsan tu ada, sentiasa ada usaha untuk mempertingkatkan diri kita, sentiasa menuju ke arah yang lebih baik. So untuk itu aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak untuk semua yang hadir, dan utama untuk penceramah kita yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Nasir. So untuk akhirnya bersama-samalah kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surat Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Allah khair jaza. Pengurusi. Okey. Terima kasih juga Puan pada semua yang hadir. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. So jangan lupa tanda tangan untuk isi borang, dan insya-Allah CJ akan menyusul. Kami tak sempat nak belajar untuk buat CJ digital, tapi dalam usaha ke arah itu. Okey, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. So saya Jangan lupa. Okey.